Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita akan membincangkan tajuk wang tahun 5. Perbincangan kita ni berpandukan kepada buku teks matematik tahun 5. Okey, jadi hari ini saya nak bincang tajuk wang, hasil darab dan hasil bahagi. Okey, jom bersedia dengan buku teks matematik masing-masing. Okay, kalau video sebelum ni kita dah selesaikan tambah, kita juga dah bincang tolak. Okay, kali ni kita nak bincang untuk darab dan bahagi. Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor hingga 2 digit, 100 dan 1000. Okay, hasil darabnya hingga 1 juta ringgit. Kemudian, menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan 1 juta ringgit. Okey, so kita tengok buku teks. Okey, terus ke muka surat 95 dan 96. Ini untuk operasi darab. Okey, kita lihat pada muka surat 95. Okey, note penting dekat sini. Darab yang melibatkan buang ni sebenarnya dia sama saja dengan darab perpuluhan. Okey, yang membezakan dia ialah dia tajuk wang. Jadi dia ada RM di hadapan dan selepas titik perpuluhan, dia cuma ada 2 tempat perpuluhan. Okey, sebab sen hanya ada sampai 99 sen. Okey. Pastikan titik perpuluhan pada tempat yang betul. Biasa murid-murid ni dia lupa sen ni ada 2 tempat perpuluhan. Ada yang buat, kadang-kadang ada yang tersalah RM1,856. Salah ni, salah. Okay, jadi bila awak detect awak dah salah dekat situ, jadi awak dah boleh betulkan balik. Ini tak, awak dah cuai salah letak titik, dah buat operasi darab, dapat jawapan, tapi jawapannya salah sebab salahnya pada awak salin soalan tu yang salah. Okay, jadi pastikan titik perpuluhan pada tempat yang betul. Okay, sen hanya ada 2 tempat perpuluhan, sama macam saya bagi tahu tadi, dan unit RM mesti ditulis. Okey, ini yang membezakan dia tajuk wang dengan tajuk perpuluhan. Okey, kita terus lihat pada muka surat 95. Soalan pertama, contoh yang pertama dekat sini. Kita telah menjual 20 buah motosikal ini dalam tempoh setahun. Kira jumlah nilai jualan untuk 20 buah motosikal berkuasa tinggi itu. Okey, satu motosikal harga dia RM42,970. Okey, dia nak tahu harga untuk 20 motosikal. Kalau awak nak tambah RM42,970 itu 20 kali, dia akan makan masa awak. Jadi, cara yang paling senang ialah kita guna operasi darab. Okey, so dekat sini awak tengok ada 2 kaedah dia tunjuk kat awak. Cara 1, cara 2. Cara yang pertama, dia terus darab dalam bentuk lazim. Okey, darab je dengan 20. Mungkin ada yang tak mahir nak darab. Kenapa dia tiba-tiba ada keluar sifar kat tepi macam ni. Okey, darab ni hanya untuk yang ada darab dengan 20, 30, 300, 400. Okey, sifar ni kita ketepikan siap-siap. Jadi tinggal darab dengan 2 sahaja. Okey. Ni cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau awak tengok dia pecahkan 2. 20 darab RM42,970 ni, dia jadikan 10-10. Okey, 20 ni dia pecahkan 10-10. Kenapa dia pecah 10-10? Sebab bila darab 10, awak boleh congak. Kita gerakkan titik je, kita tambah sifar. Okey, macam ni. Dia darab 10 kan? Okey, dia darab 10, terus dapat jawapan sebab dia congak. Okey, bila dah dapat jawapan darab 10, dia darab pula dengan 2 sebab 10 darab 2 sama dengan 20. Macam ni. Sekarang ni ada 2 kan? 10, 10. Jadi 10 darab 2 sama dengan 20. Jadi sebab itulah cara yang kedua ni dipecahkan macam ni. Mula-mula didarab 10. Sebab bila darab 10, awak boleh congak. Tambah sifar saja. Kemudian dia darab 2. Darab 2 ni sifir dalam kepala awak je. Jadi, dapat jawapan yang sama je dengan cara 1. Okey, dia sebenarnya terpulang pada awak, kefahaman awak untuk menjalankan operasi darab ni macam mana. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 2. Contoh yang kedua dekat sini.
Darab RM38,921.60 dengan 10. Okay, kita darab 10 macam biasa. Bila darab 10, 100, 1000, saya lebih suka guna kaedah gerakkan titik. Okay, nak gerak macam mana? Kita tengok bilangan sifar. Okay, contoh soalan 2. Darab dengan 10. 10 ada satu sahaja sifar. Jadi titik dia memang dah ada, gerak saja sekali. Okay, bila dia bergerak saja sekali, tengok ni kat sini. Dia gerak ni, dia gerak titik. So, bila dia gerak titik, dia dah dapat jawapan RM389,216 titik kosong-kosong kat belakang ni. Okey, sen bila dia sifar-sifar, tak tulis pun tak apa. Sebab itulah jawapan akhir dia seperti mana dalam petak hijau ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh 3. Darab 100. Okay, sama je dengan yang kedua tadi. Tapi yang kedua, darab 100 kena gerak 2 kali. Sebab 2, sifar 2, 100. So, kita gerak 2 kali. Konsep dia sama je dengan yang kedua tadi. Jadi, jawapan akhir dia, darab 100 dah gerak 2 kali. Okey. B, okey, 3B darab 1000. Okey, darab 1000 ni, dah dapat jawapan dia macam ni. Darab 1000 gerak 3 kali. Jadi, bila ada tempat kosong ni, kita tambah je sifar dekat ujung. Okey, uji minda. Kita tengok sikit uji minda ni. Bina satu lagi ayat matematik yang memberikan jawapan RM792,050. Okey, kalau kat sini darab 100, ini darab 10. Okey, 10, 100 darab 1000. Okey, boleh je nak bina. Okey, bila darab 1000, saya letak dulu 1000 kat sini. Kita nak darab dengan berapa nak dapat jawapan macam ni? Dia senang je. Kalau kat sini darab, kita dah ada jawapan, kita bahagi. Bahagi 1000. Gerakkan titik. Titik tak ada. Letak titik kat belakang. 1000 gerak 3 kali. 1, 2, 3. So, 1000 kena darab dengan RM792.5. Okey. Contoh yang keempat. Hitung hasil darab 79. Okey, yang ni pun dia ada dua cara. Darab 79. Cara yang pertama, dia guna bentuk lazim macam biasa. Darab 79. Darab dulu dengan sifir 9. Kemudian darab pula dengan sifir 7. Okey, semasa proses mendarab, abaikan dulu titik perpuluhan. Okey, itu tak jadi masalah. Sama juga dengan unit RM. Masa proses mendarab tu boleh abaikan dulu. Bila dah dapat jawapan, barulah awak letak. Sen awak kena ingat dia memang ada dua tempat perpuluhan. 1, 2. Okey, jadi 1, 2. Letak titik. Dan turunkan simbol RM. Tulis simbol RM dekat sini dalam huruf besar. Okey, kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ni, 79 ni dia pilih nombor yang dekat dengan 79. Yang dia boleh darab macam cara soalan 1 tadi. Soalan 1 tadi, ingat kita darab 20 ni kan kita pecah. Darab 10, darab 2. Okey, jadi soalan 4 ni, cara yang kedua ni, dia nak awak buat sama macam cara kedua untuk soalan 1 tadi. Tengok kat sini macam mana. Okey, 79 ni, dia hampirkan dengan 80. Jadi, 80 tolak 1 ialah 79. Okay, jadi bila dah jadi macam ni, dia pecahkan 2. 180 darab dengan RM4,499.80. Satu lagi 1 yang darab dengan benda ni. Okey, bila darab 80, kita boleh guna cara yang tadi. Cara untuk soalan 1 tadi. Cara ni. Dia turunkan sifar. Okey, dia darab 8. Dia letak titik. Okey, so ini darab 80. Kemudian, ingat balik soalan tu 79 je. Jadi, dekat sini dia kena buang 1 kali. Dia kena buang 1 kali RM1,499.80 tu. Sebab itulah dia tolak. Okay, kalau tadi 80, kat sini tolak 1 kali. Tolak 1, 79. Barulah sama dengan soalan ni. Soalan ni 79.
Okey, ini cuma untuk pengetahuan awak. Kalau rasa tidak faham, tak mahir, tak tahu, tak yakin, keliru, kita ada masalah. Sebab awak ada banyak pilihan cara untuk mendarab. So, gunalah. Kalau awak suka guna bentuk lazim biasa, guna je bentuk lazim biasa. Kalau lebih suka buat bentuk kekisi, guna je kaedah kekisi. Okey, tak ada masalah. Okey, untuk latihan yang di bawah ni, saya memang dah sediakan satu video lain untuk awak lihat contoh-contoh pengiraan. Okey, ni saya tunjukkan dua je lah contoh. 1C. Okey, 1C darab 1000. Okey, bila darab 1000, kita gerakkan titik saja 3 kali sebab ada 3 sifar. So, bila dah gerak titik, dapat macam ni. Sebenarnya kalau sifar-sifar ni, sen sifar tak ada nilai pun, tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, 2C. 2C saya tunjukkan satu contoh. Oh, sorry. Maaf. Soalan 3C. Okey, ni soalan 3C. 69 ni. 3C. RM2,197.90 darab 69. Okey, walaupun soalan je 69 kat depan, ringgit ni kat belakang, tak ada masalah pun kalau awak tulis ringgit dulu kat atas baru darab 69. Sebab kita biasa buat darab macam ni kan. Darab dengan nombor kecil ni kat bawah. Okey, jadi kalau nak tengok dengan lebih lanjut pengiraan untuk operasi darab, boleh rujuk pada video khas untuk latihan darab wang tahun 5. Okey, seterusnya muka surat 97 dan 98 untuk operasi bahagi. Operasi bahagi ni tak ada masalah pun, sama je dengan operasi nombor bulat, operasi bahagi perpuluhan. Tapi awak kena ingat, okey, dia tak ada baki. Satunya sebab dia perpuluhan. Yang keduanya sebab dia ada unit. Benda yang ada unit, bila dibahagi, dia takkan ada baki. Okey, pastikan titik perpuluhan pada tempat yang betul. Sen hanya ada 2 tempat perpuluhan. RM mesti ditulis. Okey, so dekat sini, contoh yang pertama ni, dia bahagi dengan 4. So, bahagi je macam biasa. Bahagi dengan 1 digit. Tak ada baki, tak ada masalah. Tak perlu letak titik. Okey, contoh yang kedua, ABC bahagi 10, 100, 1000, kita gerakkan titik. Okey, tapi kalau bahagi, gerakkan titik ke sebelah kiri dan ikut bilangan sifar. Okey, contoh yang ketiga. Kalau kita tengok soalan contoh yang ketiga, soalan ni memang dah ada sen. So, dia bahagi pun dia memang akan ada sen dekat sini. Okay, tapi contoh yang keempat, asalnya soalan tak ada sen. Tapi bila dia bahagi, tiba-tiba ada sen. Kenapa terjadi macam tu? Sebab bila dekat sini, dia tolak. Okey, dia tolak ni ada 10. Dia tak boleh jadikan 10 itu baki. Sebab ini dalam tajuk wang. So, tak boleh ada baki. Dia letak sifar, dia letak titik, dia tambah sifar. 10 tadi dah jadi 100. 100 bahagi 25 dapat 4. So, sepatutnya dekat sini dah tak ada baki kan sebab dah sifar. Tetapi, kena ingat, RM ada berapa tempat perpuluhan? Ada 2 tempat perpuluhan. Jadi, awak tak boleh nak tinggal dia 4 macam tu saja. Kita kena tambah lagi 1 kat belakang ni. Barulah jadi 40 sen. Okey, barulah jadi 40 sen. Okey, saya rasa tak ada masalah untuk bahagi. Sebab dia lebih kepada bahagi 10, 100, 1000. Bahagi nombor 2 digit pun 24, 35. Saya ada terangkan kaedah untuk bina sifir 2 digit. Okey, contoh kalau nak bina sifir 35, pecahkan sifir 3, sifir 5. Okey, ini pula 2 contoh pengiraan. Soalan yang pertama dia bahagi dengan 1D bahagi dengan 1000. Okey, jadi kita gerak titik 3 kali. Okey, bila gerak titik, awak dapat macam ni kan, titik 300. Tapi ingat balik, bila tajuk wang, dia hanya ada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan tu, jadikan dia macam ni je. Okey, kemudian contoh 2E. Okey, saya ambil contoh 2E bahagi 16. Mungkin ada yang tak mahir sifir 16. Okey, sifir 16 terdiri daripada sifir 1 dengan sifir 6. Jadi awak boleh senaraikan sifir 1 ni kan sifir 6. 6, 12, 18, 24. Okey, cantumkan dia untuk dapat sifir 16. 1, 6, 16. Okey, yang ni 2 tambah 1, 3. 32. 3 tambah 1, 4. 48. 4 tambah 2, 6. 64. Okey, so itu saja penerangan berpandukan buku teks untuk hasil darab dan bahagi wang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.